Ini merupakan video terakhir untuk kertas 1 matematik Percubaan Negeri Perlis tahun 2023. Okay. Untuk video ni kita akan tengok soalan 31 sampai soalan 40. Alright. So, nombor 31 kita ada sebuah pentagon sekata. So, pentagon berapa sisi? 5 kan? So, pentagon sekata maksud dia sisi dia sama panjang dan juga dia punya sudut sama saiz. Okay, sudut semua sama. Dan kita ada sebuah segitiga sama kaki. So PTU. So sama kaki maksud dia sini sama lah. Lepas tu yang ni memang dah sama dengan sini semua sebab ini adalah pentagon sekata. Okay, so settle. Cari bilangan sisi bagi poligon sekata yang tidak lengkap itu. Oh ini, I skip kat sini. Dia kata WSTUV sebahagian daripada sebuah poligon sekata. Tapi kita tak tahu berapa sisi dia. So kita nak carilah N untuk yang tak lengkap ni, yang ni. Berapa. Okay. Alright, so kita ada sini 34 darjah. Sini pun mesti 34 lah sebab segitiga sama kaki. Jadi kita boleh cari sudut sini. Kita ambil 180 tolak 34 tolak 34. I tak boleh tulis 2 tau dengan masalah yang sekarang ni. Geram sangat. So sekarang ni, cincah. Alright, so 2, I cuba lagi sekali. 2, okay. 34. Okay, sebab apa 2, 3, 4? Sebab kita ada 2 kali 34 lah. You ambil 180 tolak 34 tolak 34. Alright, so you akan dapat sudut dekat sini ialah 112 darjah. Okay. Kemudian kita boleh cari sudut setiap satu dalam pentagon sekata ni. Alright. So semua sudut akan sama lah. So kita boleh guna formula N tolak 2 darab 180 per N. Semua ni per dengan N. So N dekat sini untuk pentagon sekata sama dengan 5. So 5 tolak 2 darab 180 per 5. Kita akan dapat kan kalkulator 3 darab 180 bagi 5. Setiap satu sudut dalam pentagon sekata ialah 108 darjah. Okay, so sini pun 108. Okay, so kita ada sini, kita ada sini. So kita boleh carilah sudut dalam ni. Hai, bodoh sangat lah, geram sangat. Sangat buruk kejadian dia slide dia sekarang sebab ada garis-garis ni. Okay, so kita boleh cari sudut dekat sini. Kita guna kita tahu sudut bulatan ialah 360 tolak dengan 108 tolak dengan sudut kat sini 112. Kita boleh carilah 360 tolak 108 tolak 112, kita akan dapat sudut dekat dalam ialah 140. Okey, kita boleh guna juga formula yang sama untuk cari nilai N. So kita dah ada dah sudut dalam dia ialah 140. Setiap satu sudut dalam ialah 140 sama dengan N tolak 2 darab 180 per N. Boleh cari N lah. So 140N sama dengan 180N tolak 360. Okay, so kita ada 140N tolak 180N sama dengan negatif 360. Negatif 40N sama dengan negatif 360. N akan sama dengan 9. So 9 lah dia punya garis sisi, bilangan sisi. Jadi apakah nama poligon sekata ini kalau ada N sama dengan 9? So ini adalah sebuah nonagon sekata. Okay. B. 32 dalam satu pertandingan mencari harta karun, Siti bergerak dari stesen A, sini A, ke utara. So utara ke atas lah. Menuju ke stesen B sejauh 93 meter. Dia bergerak ke timur menuju stesen C. So timur kanan lah. C. Okay. Sejauh 37 meter. Seterusnya Siti bergerak pulang ke stesen A dengan menganggap semua pergerakan Siti dalam garis lurus. Hitung jarak. So kalau garis lurus, daripada C dia bergerak balik ke A macam ni lah. So kita nak cari jarak yang X. So ini adalah segitiga bersudut tegak. So kita boleh carilah. 93 kuasa 2 tambah 37 kuasa 2 punca kuasa 2. Tekan kalkulator, you akan dapat 93 kuasa 2 tambah 37 kuasa 2
7 kuasa 2, kita akan dapat 100.089. Okay, you kena berhati-hati kat sini. Kalau you ambil sampai sini saja dan you ambil C, jawapan dia salah. Sebab kita tengok sini kita ada 9, so kena bundarkan lah. You akan dapat 100.09. Ni jawapan dia, D. 33, kita ada graf garis yang mewakili purata suhu bagi mana type A. Hitung min suhu. So min ni adalah purata lah. So min kita ada hasil tambah X bahagi N. So hasil tambah X, kita ambil je semua titik ni tambah. Okay, kemudian bahagi dengan bilangan bulan dalam tahun tu. So ada 12 bulan lah, bagi dengan 12. So N sama dengan 12. Okay, sebelum tu kita tengok loop rate ni. Kita ada sini 10, sini 20. Beza dia ada 1, 2, 3, 4. So daripada 10 ke 20 kita ada 4 sesungut. So 20 tolak 10 kita dapat 10. So 10 bahagi 4, satu sesungut mewakili 2.5 unit. Alright, so sini akan jadi 12.5, sini 15 dan sini 17.5 dan sini 20 lah. Okay. Setiap satu ni tambah 2.5 unit. Alright, so sekarang kita ambil je kalkulator. Okay, kita nak kira. Tekan 10. So mula dengan sini. 10 tambah 12.5 tambah 15 tambah 15. Okay, tambah 17.5. Sekarang kat sini. Tambah 17.5 tambah 20 tambah 17.5 tambah 17.5. Okay, tambah 15 tambah 12.5 tambah 12.5. So kita akan dapat hasil tambah semua ni ataupun hasil tambah X sama dengan 182.5 bahagi dengan 12. Dengan kalkulator, you akan dapat berapa? 15.208. Ini pun sama. Okay. So sebab 0.08, you jangan ambil yang ni. Sebab ini salah lah. Sebab kita kena bundarkan. Ini lebih daripada 5 dan ke atas. So sini kena tambah 1. So you akan dapat 15.21 C. 34 diberi set W daripada 1 sampai 68. Okay. X ialah gandaan 13. Tentukan ruang sampel bagi peristiwa tersebut. So kita boleh carilah set W. Kalau gandaan 13 maksud dia yang ada dalam CV 13 lah. So mula dengan 13, 26, 39. Semua yang kali dengan 13. So 13 kali 1 akan dapat 13. 13 kali 2 akan dapat 26. Seterusnya you buatlah kali 13 kali 3 akan dapat 39. 13 kali 4 akan dapat 52. Tambah lagi 13. Dapat 65. Okay. Tengok pula. Tambah lagi 13. Sekarang kita dah dapat 78. So bila 78 dah lebih daripada 68 ni, kita boleh tutuplah set dia. Sebab tu dah bukan dalam ruang sampel bagi peristiwa W. Alright, so sekarang ni ruang sampel dia ialah 13, 26, 39, 52, 65. Mana? So 68 tak termasuk. 65 ya, 1 tak termasuk. D lah. Okay. 35, yang manakah graf yang mewakili fx sama dengan x kuasa 2 tolak x tolak 6. Alright, so mula-mula kita tengok dulu x kuasa 2 ni adakah dia positif ataupun negatif. Kalau dia lebih daripada kosong ataupun positif, dia akan senyum lah sebab dia positif kan. Alright, kalau dia negatif ataupun kurang daripada kosong, so ini nilai x kuasa 2. Okay. Dia akan jadi masam lah sebab dia negatif. Okay. So sebab yang ini positif, yang inilah bentuk graf kita. U menghadap ke atas. So sama ada C ataupun D. Alright, dah tengok bentuk. Sekarang kita tengok pula dia punya pintasan Y. So pintasan Y sini negatif 6, sini pun negatif 6. Okay, so betul. Dua-dua betul. So sekarang kita kena tengok pula dia punya nilai X lah. Okay, so kita tengok pintasan Y dah tengok. Settle. Kemudian kita kena cari nilai X lah. Alright. Tekan calculator. You ambil equation. Tekan mode 3 kali. Kemudian tekan nombor 1. Kemudian tekan nak panah. Ambil degree sama dengan 2. A kita masukkan nilai 1.
B masukkan nilai negatif 1, kemudian tekan sama dengan, kemudian C you ambil nilai negatif 6. Alright, tekan sama dengan, kita akan dapat nilai X sama dengan 3, X2 sama dengan negatif 2. Okay, so maksud dia 3 dengan negatif 2 adalah dia punya nilai X lah. So sini negatif 2, sini 3. So ini betul lah, ini salah, terbalik. Okay, C jawapan dia. 36, Raja 16 menunjukkan lukisan berskala bagi pelan sebidang tanah. Alright, so kita ada segi 4 PQRS yang dibahagikan kepada 5 kawasan yang sama luas. Jika panjang sebenar PQ ialah 80 meter. So kalau sini panjang sebenar ni 80 meter, hitung jumlah luas sebenar bagi 3 kawasan. So kita boleh je dulu perhatikan yang ni lain unit lah. Ini 1 cm, yang ni meter. So kita boleh tukarkan 16 cm ke meter. Kita ambil 16 bahagi 100. Kita akan dapat 0.16 meter. Okay. Kemudian kita boleh ini pun tukarlah 0.08 meter. Okay, bagi dengan 100. Okay, so kita tahu nisbah 80 meter ke 0.16 meter. Kita ambil 80 bagi 0.16, ini akan jadi 500 kali ganda. So 0.16 kena kali dengan 500 untuk dapat 80. So sama jugalah dengan 0.08 kita darab dengan 500, kita akan dapat 40 meter dekat sini. Okay. Kemudian kita dah ada panjang dia 80 meter. Alright, so 80 meter bahagi dengan 5, sebab setiap satu ni ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. So satu kawasan panjang dia 16 meter. Okay, so kalau untuk 3 kawasan, 16 kali 3, kita akan dapat panjang dia 48 meter. So sekarang ni kita boleh carilah luas untuk 3 kawasan ni. 48 kali 40, kita akan dapat 1920 meter kuasa 2. Soalan ni salah unit, tertinggal. So C jawapan dia. 37 diberi matrix P dan juga matrix Q. Jika P sama dengan Q, hitung nilai X. Ini mudah sangat. Alright, so kalau dah sama, maksudnya sini 1, sini 1. Okay. Sini negatif 1, sini pun negatif 1. Ini 2, sini 2. Maksudnya sini pun negatif 4, sini pun mesti negatif 4 lah. Tapi dia tulis 2X. So sekarang kita just bandingkan je. Negatif 4 sama dengan 2X. So X sama dengan berapa? Negatif 2. Itu jawapan dia. 30 saat je you nak buat soalan ni. Okay. 38, kita ada sebuah OGIF yang menunjukkan bilangan buku yang dibaca oleh sekumpulan murid dalam bulan Jun. Murid yang membaca buku melebihi persental ke-80 layak menerima sijil. Berapakah bilangan murid yang layak menerima sijil? So, maksud dia, apa maksud melebihi persental ke-80? Maksudnya, macam mana? Murid yang ada pada top 20 lah layak menerima sijil. Okay, so I think so, right? So, ya, kalau I tersasul ke, kalau salah ke, please betulkan dalam komen lah, okay? Alright, so 80 per 100, sebab 80 persental, 80 per 100 kali dengan jumlah semua murid, kita ada jumlah semua murid ialah sini, 60. Okay, so 80 per 100 darab 60, kita ada 48 murid pada persental ke-80. So, murid yang ke-49 dan ke atas layak menerima sijil. So, 49 sampai 60 lah. So, yang layak menerima sijil ialah 60 tolak 49, kita akan dapat 11. Okay, sebabkan yang ni orang, manusia. So, you kena kira juga dengan orang yang ke-49, you tambah 1. So, you akan dapat 12. A. Right, nombor 39, ini nombor Fibonacci asas 3. Soalan yang menarik lah, okay, jarang kita nampak. So Fibonacci ni, contoh kalau you ada nombor asas 10, nombor yang kita selalu tengok lah, 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 tu. So kalau Fibonacci, kita akan ambil dua nombor sebelumnya untuk dapat nombor urutan sekarang. Contoh sekarang ni kita nak tengok urutan yang sini. So untuk dapat urutan yang sekarang ni dalam kotak ni, kita ambil dua nombor sebelumnya, kita akan dapat 0 tambah 1
So nombor yang sekarang kita akan dapat 1. Sama juga nombor yang seterusnya dia akan jadi 1 tambah 1, iaitu 2. Nombor seterusnya kita tengok 1 tambah 2 jadi 3. Seterusnya 2 tambah 3 akan dapat 5. Seterusnya lagi 3 tambah 5 dapat 8. Seterusnya 5 tambah 8 dapat 13. Seterusnya 8 tambah 13 dapat 21 dan seterusnya. Itu adalah urutan nombor Fibonacci dalam asas 10. Okay. Tapi yang soalan minta berbeza sikit lah sebab asas 3. Alright, so kita ada kosong asas 3, 1 asas 3, 1 asas 3. So maksudnya kosong tambah 1 asas 3, you akan dapat 1 asas 3. Kemudian 1 asas 3 tambah 1 asas 3, you akan dapat 3. You akan dapat 2 asas 3. Kemudian 1 tambah 2, kita akan dapat 10 asas 3. Sebab apa? Sebab kalau you susun balik, you buat macam mana, urutan nombor untuk asas 3 ialah kosong. Okay, kosong asas 3, 1 asas 3, 2 asas 3. Kemudian you terus 10 asas 3. You tak ada 3. Okay. Kemudian 11 asas 3, 12 asas 3. Kemudian tak ada 13, kita tulis terus 20 asas 3. 21 asas 3. Geram saya sangat geram. Aku sangat geram dengan garis ni. Geram sangat. Okay. So, you tulis 21 asas 3, 22 asas 3. 23 tak ada. And then 30 pun tak ada lah. Dan nombor 3 dan ke atas tak ada lah dalam asas 3. So, kita balik kepada nombor 1. Tulis 1 pun berpecah-pecah dengan Microsoft. Hello Microsoft, are you watching or are you not? Okay, so balik kepada 1 lah. 1, 00 asas 3, 101 asas 3, 102 asas 3, apa lagi? 110 asas 3 dan seterusnya. Okay, bergaris-garis ni geram sangat. Geram aku melihatnya. Okay, so macam tu jugalah. So bila you ada 1 tambah 2 asas 3, you akan dapat very frustrated. Okay, so 1 tambah 2 asas 3, you akan dapat 10 asas 3 dekat sini. Kemudian 10 tambah 2 asas 3, kita akan dapat, buat macam ni. Tambah 2 asas 3, you akan dapat 12 asas 3 lah. Macam ni. Kemudian 10 tambah 12, kita akan dapat 22 asas 3. Okay. 22 asas 3. Kemudian 22 asas 3 tambah dengan 12, you akan dapat asas 3. 2 tambah 2 akan dapat 0. Lepas 2 kita akan balik kepada 0, 10 lah. Kemudian tambah 1, so 11. Kemudian 2, 10, 11. So 1, 1, 3. Itulah jawapan dia. T. Okey, pada nombor 40, kita ada soalan cukai. Okey, so ini dia kata apa? Dia kata Encik Fatah membuat potongan cukai bulanan sebanyak RM250. So PCB dia RM250 sebulan. Selepas membuat taksiran cukai pendapatan, Encik Fatah perlu membayar tambahan cukai kepada LHDN. Hitung cukai pendapatan yang mungkin dikenakan. So cukai pendapatan lebih daripada 200, lebih daripada PCB, ini adalah bila you kena bayar cukai lah pada LHDN. Okay, so cukai pendapatan lebih daripada PCB. So kalau PCB dia darab 12, sebab sebulan dia potong 250, dia darab 12, kita akan dapat RM3,000 setahun yang dipotong. So dia mesti lebih daripada RM3,000 lah untuk kena bayar cukai pendapatan. So kalau lebih daripada RM3,000, cukai pendapatan yang mungkin ialah RM3,500.